Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Semua sihat? Cikgu harap semua sihat dan bersedia untuk kelas kita pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan terokai mata pelajaran kesihatan tingkatan 2 di bawah tajuk keselamatan. Cikgu harap pada akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat membincangkan tentang gangguan seksual dan penderaan seksual, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual, dan menjana idea cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Sekiranya anda semua sudah bersedia, mari kita mulakan. Keselamatan melindungi diri adalah merupakan aspek yang amat penting dan perlu diberikan perhatian khususnya dalam kalangan remaja. Pendedahan mengenai keselamatan bertujuan melindungi diri daripada jenayah seksual yang semakin membimbangkan. Kemahiran kecekapan sosial perlu diterapkan untuk menjaga keselamatan diri. Di topik keselamatan ini, cikgu akan jelaskan mengenai gangguan seksual dan penderaan seksual serta langkah-langkah menghindar daripada kejadian ini berlaku. Apa itu gangguan seksual? Gangguan seksual merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Ia merupakan tingkah laku yang berunsur lucah, tidak diminta, tidak diundang serta tidak ditawarkan oleh mana-mana individu yang terlibat sama ada secara langsung atau sebaliknya. Ia adalah perlakuan tidak bermoral yang seharusnya dielakkan kerana meliputi gangguan mental dan emosi seseorang. Gangguan ini menyebabkan seseorang itu tidak fokus kepada kerja yang dibuat dan mempunyai perasaan bahawa gangguan akan berlanjutan setiap hari. Antara jenis gangguan seksual ialah secara verbal dan bukan verbal. Verbal bermaksud secara lisan seperti percakapan berbaur lucah. Bukan verbal pula termasuk sentuhan tidak selamat walaupun sentuhan itu tidak sengaja. Disarankan untuk mengelak supaya tidak menjadi habit kepada si pelaku. Apa itu penderaan seksual? Penderaan seksual adalah sebarang perlakuan individu atau pelaku yang memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa. Ia di mana mendorong berlakunya hubungan seksual antara mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Penderaan seksual ini berat sedikit kerana ia melibatkan berlakunya hubungan seks secara paksa atau rela. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan berkuasa, orang dewasa ataupun orang yang dipercayai oleh kanak-kanak tersebut. Baiklah, tahukah anda apa kesan yang boleh terjadi kepada mangsa gangguan seksual? Mangsa akan cenderung melakukan tindakan yang boleh merugikan diri seperti mengasingkan diri akibat tekanan emosi dan murung. Sekiranya tidak dibendung, mangsa berkecenderungan untuk membunuh diri. Seterusnya, kita pergi kepada bagaimanakah gangguan seksual berlaku. Yang pertama adalah gangguan seksual melalui visual. Contohnya seperti gambar-gambar atau video lucah di mana si pelaku boleh menghantar gambar atau video melalui telefon bimbit dan juga melalui bacaan bercetak. Yang kedua adalah gangguan seksual melalui fizikal. Contohnya seperti sentuhan yang berniat untuk mengganggu, bermula dengan sentuhan biasa. Sekiranya mangsa tidak bertindak, si pelaku akan mengambil kesempatan. Contohnya,
pada permulaan hanya bertepuk sapa, kemudian disusuli dengan urut bahu dan akan menjadi lebih teruk. Yang ketiga adalah gangguan seksual melalui lisan. Contohnya adalah seperti teguran dan komen mengenai bentuk badan mangsa. Jenaka yang negatif membuat bunyian serta soalan berbentuk lucah. Contohnya adalah seperti pelaku mungkin bertanya hari ini, awak pakai baju dalam warna apa? Hal ini akan menyebabkan mangsa malu dan kalau boleh mengelak untuk berjumpa dengan si pelaku. Gangguan seksual yang sering berlaku. Yang keempat adalah gangguan seksual melalui psikologi. Contohnya meluahkan perasaan dan hasrat yang berbentuk mendesak, meluahkan perasaan seperti si pelaku mencari mangsa untuk mendengar masalah seperti supaya mangsa mempunyai empati dan melayan cerita si pelaku. Hasrat yang berbentuk mendesak, contohnya pasangan teman lelaki dan teman wanita. Pada hari tersebut, teman lelaki memaksa melakukan hubungan intim dengan teman wanita. Sekiranya teman wanita itu menolak, lelaki itu akan mengugut untuk memutuskan hubungan mereka pada hari tersebut. Teman wanita tersebut akan berasa serba salah. Dan yang terakhir adalah gangguan seksual melalui isyarat. Gangguan seksual melalui isyarat adalah seperti bermain mata, tangan, alat sulit dan lidah. Contohnya seperti kenyit mata dan pandangan terus ke arah mangsa yang menyebabkan mangsa berasa tidak selesa atau selamat. Isyarat alat sulit pula adalah seperti pelaku memegang di tempat tidak sepatutnya sambil menayangkan kepada mangsa. Setakat ini murid-murid faham mengenai gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Jom kita lihat satu situasi di mana seorang murid perempuan berani berkata tidak kepada si pelaku. Situasi di mana di suatu petang di hentian bas sekolah di mana seorang dewasa dia nampak peluang bila mana dia nampak hanya ada seorang murid sahaja di situ. Apa yang dia buat? Dia pergi ke arah murid, bertegur sapa dan seterusnya memujuk murid perempuan ini untuk pergi menonton wayang di mana dia akan menghantar balik selepas itu. Tapi murid perempuan itu berkata minta maaf sebab dia tidak boleh ikut orang yang tidak dikenali. Lelaki dewasa ini tidak putus asa. Masih lagi minta, dia kata jomlah sekejap saja. Banyak cerita menarik di pawagam sekarang. Selepas itu, saya belanja awak makan. Kalau perasan dia juga menggunakan fizikal iaitu menyentuh murid tersebut. Kemudian murid itu memberitahu yang beliau tidak mahu untuk mengikut si pelaku dan meminta supaya si pelaku jangan mengganggu beliau. Seterusnya murid tersebut terus meninggalkan perhentian bas. Ini yang perlu kita contohi. Sebab apa? Kita tidak mengikut orang yang tidak kita kenali. Sekiranya lelaki itu mengekori murid tersebut, boleh laporkan pada pihak berkuasa. Okey. Berikut adalah cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Yang pertama adalah buat laporan gangguan kepada ibu bapa, guru dan chancellor. Laporkan kepada mereka supaya mereka dapat membuat tindakan susulan seperti melaporkan kepada polis atau sebagainya. Yang kedua, tidak merahsiakan masalah gangguan dan penderaan seksual. Jangan sesekali merahsiakan kerana masalah ini akan memudaratkan pada masa akan datang. Jadilah orang yang berani. Ketiga adalah berpakaian sopan. Pakaian memainkan peranan dari segi penampilan, terutamanya perempuan. Pemakaian yang tidak sopan akan mengundang kepada meningkatnya gejala sosial
yang negatif. Yang keempat adalah berani berkata tidak. Murid perlu tegas dan berani menolak sebarang ajakan ke arah perlakuan negatif. Sebelum buat, fikir dahulu keburukannya. Yang kelima adalah berkawan secara sihat. Pilih rakan yang mampu membantu anda melakukan aktiviti yang memberi manfaat dan berfikiran positif. Contohnya beriadah, membaca buku, membuat inovasi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tidak bebas bersentuhan. Diingatkan banyak kali supaya jangan sesekali memberi peluang kepada rakan yang berlainan jantina untuk menyentuh anda. Berani berkata tidak adalah lebih baik daripada mengikut sahaja. Baiklah, mari kita imbas kembali apa yang dapat dipelajari pada topik hari ini. Mulakan dengan gangguan seksual dan penderaan seksual, di mana gangguan seksual terbahagi kepada dua, iaitu verbal dan bukan verbal. Kemudian, apakah kesan gangguan seksual yang berlaku serta cara menangani gangguan seksual. Sekian itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan agar maklumat yang disampaikan mudah difahami dan bermanfaat kepada anda. Kita sebagai manusia perlu merancang agar kehidupan menjadi orang yang positif dan ceria. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Bye.